Okey, hari ini kita bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Azman Talib. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Inilah dia wabarakatuh. Richard Je yang kita bawakan. Alhamdulillah. Dan AJ ni suka membodik. Minta maaf sangat-sangat. Kita nak bagi Datuk mood. Sebab kita faham Datuk dah kerja keras ni. Jadi ini tinggal beberapa hari saja lagi. Datuk dan juga kawan-kawan Datuk, tim Datuk akan rasa mungkin sedikit release lah Datuk. Tapi Bila kalau anak-anak disebut murid masuk pada sekolah. pukul 2-3 pagi itu, memang hakikatnya ada ketikanya musyarat berakhir pada pukul 2 pagi. Ya Allah. So memang betul lah berasap Memang tu. betul. Terima kasih di atas ketulusan untuk terus berkhidmat untuk anak-anak kita. Jadi 1 hari bulan Mac iaitu tarikh keramat untuk budak tahun 1 kembali ke sekolah. Tapi dipersilakan Yang Berbahagia Datuk untuk menjelaskan bagaimana roll out kembali ke sekolah. Okey. Terima kasih Saudara Nas dan Saudara AG. Sebenarnya Kementerian Pendidikan melakukan perkara ini bukan suatu perkara yang mudah. Ini satu cabaran yang cukup besar kepada Kementerian Pendidikan. Sangat besar untuk membawa kembali murid ke sekolah dalam keadaan pandemik COVID-19 ini masih berlaku. Kita telah mengadakan perbincangan dengan begitu banyak kalinya, begitu serius dan telitinya bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, dan dalam hal inilah bila Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin membuat pengumuman pada 19 hari bulan Februari mengatakan bahawa kita akan buka sekolah bermula pada 1 Januari untuk murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Kemudian pada 8 hari bulan Mac murid tahun 3 sehingga ke tahun 6. Dan murid-murid sekolah menengah itu pada 4 atau 5 hari bulan April nanti. Selepas tamat cuti penggal pertengahan tahun. Itu dah nak puasa Datuk kan? Betul. Hampir puasa, hampir bulan puasa. Jadi ya. maknanya itu yang telah pun dikemas kini dan alhamdulillah akan dilaksanakan. Bagaimana Datuk melihat situasi ini untuk Datuk sendiri, untuk Jabatan Pendidikan sendiri, looking forward menjelang 1 Mac? Sebenarnya Kementerian Pendidikan melalui mekanisme yang kita ada Jabatan Pendidikan Negeri, kita ada Pejabat Pendidikan Daerah, kita ada mekanisme di bawah sana untuk menyampaikan segala maklumat berkaitan dengan semua SOP yang telah dimuktamadkan melalui garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0. Sebab sebelum ini kita dah ada 3 sebenarnya garis panduan untuk pembukaan sekolah, tetapi yang ini dikemas kini berdasarkan perkembangan semasa, ekoran daripada pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Kita menyambut setiap satu SOP yang ada dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan dan kita sesuaikan dengan kaedah yang boleh dilaksanakan pada peringkat sekolah. Sebab itulah aspek yang dipentingkan dalam semua SOP ini ialah keselamatan dan juga kebersihan, serta kita memastikan bahawa murid yang datang sekolah ini sihat, berada di sekolah pun sihat, selamat dengan mati semua SOP-nya. Bagus. Jadi bukan saja untuk sekolah rendah dan menengah, tapi juga untuk sekolah agama, sekolah berasrama penuh, semuanya SOP sama? Semua. Semua terpakai SOP ini untuk semua jenis sekolah yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan. Kalau sekolah kerajaan bawah Kementerian Pendidikan memang sepenuhnya lah. Sekolah menengah agama, sekolah asrama penuh, sekolah swasta dan sebagainya mengikut SOP yang telah ditetapkan. Mana yang tidak berdaftar, kita sarankan ikutilah, patuhilah SOP yang telah disediakan ini. Sebab SOP ini antara SOP yang cukup ketat, cukup teliti dan dihasilkan dalam keadaan yang cukup berhati-hati. Dan kita mengambil kira segala aspek dan pertimbangan yang perlu diberikan. Sebagai dua ayah yang berada di sini juga, itulah dia kegusaran kita sebenarnya, pemantauan SOP untuk anak-anak kita. Ya. Jadi adakah ia juga menjadi fokus Kementerian Pendidikan Malaysia, SOP nombor 1, dan macam mana kita nak komunikasikan kepada ibu dan bapa tentang garis panduan SOP itu? Okey, kasih mereka faham. Okey, pematuhan sebenarnya SOP ini digunakan pakai oleh 4 kumpulan. Yang pertama ialah pentadbir sekolah. Okey. Alright, itu yang kumpulan yang pertama mesti tahu tentang perkara ini. Yang kedua ialah guru yang mengajar di sekolah. Yang ketiga, ini melibatkan ibu bapa dan juga pihak lain yang ada kepentingan. Seperti contoh pentadbir sekolah ini mesti memastikan bahawa apabila kita nak buka sekolah nanti bermula pada 1 hari bulan Mac, bahawa sekolah telah siap siaga untuk menerima kehadiran murid.
Tetapi sebelum kehadiran murid itu datang ke sekolah, segala persiapan rapi telah diadakan dengan menyediakan segala kemudahan yang mesti, dan kalau gunakan perkataan wajib, kita gunakan perkataan wajib. Pengimbas suhu badan, pensanitasi tangan ataupun sinki yang punya sabun untuk membasuh tangan. Kena ada wajib. Penjarakan fizikal dalam setiap pergerakan dan laluan. 1 meter. Ya, 1 meter. Itu satu norma yang baru yang perlu dilalui oleh semua murid kita. Dan kita juga memastikan bahawa dalam keadaan ini segala bentuk kebersihan dan sebagainya perlu dipatuhi. Tidak lupa, pemakaian pelitup separuh muka dimestikan pada setiap masa ketika berada di sekolah untuk memastikan bahawa facial digalakkan lah. Digalakkan saja. Ya. Tapi Datuk, saya dengar cerita Datuk dalam 2 bulan ni memang ke sana ke sini kan, utara, selatan, timur, barat. Oi, dahsyat Datuk. Sebenarnya apa yang Datuk lakukan bila Datuk berjalan-jalan? Bukan berjalan-jalan kosong tu. Dekat memantau nak memberi saman ke macam mana tu? Kan? Berjalan-jalan sambil membimbing rakan-rakan kita di peringkat JPN dan juga PPD, termasuk di sekolah, untuk memastikan mereka memahami sepenuhnya SOP ini bagi setiap keadaan. Sama ada SOP di dalam kawasan sekolah, di dalam kawasan asrama, di surau, ataupun kita beri penerangan bagaimana pelaksanaan di dalam bilik darjah. Di tandas. Kita lihat, dia di tandas, betul. Banyak pengalaman kita melihat tandas, penggunaan tandas ini secara maksimum digunakan pakai, tetapi penjarakan fizikal itu diutamakan, kebersihan diutamakan. Tidak ada murid yang ramai berada dalam tandas. Dan ada berbagai kaedah, dan penemuan kita ada sekolah yang menggunakan macam kita pergi ke shop, pusat beli belah, park kereta menyala lampu merah. Ada tandas yang juga begitu rupa sifatnya di sekolah di negara kita. Cikgu kita kreatif. Tutup saja pintu, menyala lampu di luar, tandas itu tak boleh dimasuki. Wah, hebat. Penggunaan IT begitu. Maknanya Datuk memang kemaskini, memang memastikan segala SOP akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Walaupun Datuk tidak ada di situ nanti. Maknanya ialah tanggungjawab ini tanggungjawab bersama. Bagaimana untuk memastikan, ialah kita percaya mereka akan melaksanakan SOP itu, tapi kadang-kadang takut terlepas ataupun takut terlanggar SOP. Ini kegusaran ibu bapa lah. Kegusaran ibu bapa yang kita nak tahu. Saya hargai sangat kegusaran ibu bapa itu. Sebab kegusaran ibu bapa itu merupakan satu cabaran kepada kita di Kementerian Pendidikan. Sebab itulah kita ada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah. Kita telah berikan arahan, melalui arahan yang jelas kepada mereka untuk melaksanakan pemantauan secara berkala, menyiapkan pelaporan, dan kita pastikan bahawa pemantauan itu dilakukan. Sebagai contoh, untuk pembukaan sekolah semasa murid-murid tingkatan 5 dan 6 datang ke sekolah, hampir 90% sekolah di seluruh negara dipantau dan kita ada laporan menyeluruh berkaitan dengannya. Dan segala isu yang berkaitan dengan perkara yang timbul di sekolah berkaitan dengan tidak pematuhan itu, kita ketahui dan kita tambah baik dari semasa ke semasa. Dan yakinlah, apabila kita nak buka sekolah pada 1 Mac ini, InsyaAllah TikTok. Dalam keadaan yang cukup siap siaga sesungguhnya. Dan saya juga yakin tenaga pengajar di luar sana pun mungkin mengalami kegusaran. Tenaga pengajar, macam ibu bapa kita juga, mereka pun mungkin harus mengharungi sesuatu yang baru. Jadi kita sebagai orang kata pemantau media, kita menjalankan tugas kita dan kita bertanya di luar sana bagaimana sentimen guru-guru Malaysia di luar sana. Silakan. Saya sebagai guru kelas telah bersedia dengan pematuhan SOP dengan menyediakan kelas mengikut susun atur meja, menyediakan sanitizer, pelan kedudukan murid dan sebagainya. Saya berasa sangat gembira untuk berjumpa semula dengan murid-murid. Walaupun PDPC dijalankan melalui talian, kami rindu untuk berjumpa semula dan menjalankan PDPC secara bersemuka. Kami selaku pihak sekolah telah membuat persiapan mengikutkan panduan yang telah ditetapkan oleh KPN. Contohnya, cara datang dan balik sekolah, pengurusan bilik darjah mengikut SOP, pengurusan waktu rehat dan sebagainya. Saya juga memohon pada ibu bapa, kita sama-samalah supaya anak-anak kita dapat kembali ke sekolah dengan lebih selesa.
Ya, saya percaya cikgu tak sabar-sabar dengan semangat dan juga satu aura yang baru. Mereka juga ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, yang memastikan kata-kata desas-desus warga netizen sebelum ini adalah salah. Tugas dan juga tanggungjawab seorang guru sangat-sangat mencabar dan mereka akan galas sebaik mungkin. Itu harapan kita. Dan mereka ambil serius. Itu yang saya suka dan bila saya melihat cikgu yang begitu passionate, begitu positif untuk membawa anak-anak kembali ke sekolah, lega lah. Walaupun banyak desakan, banyak hentaman. Wow. Itu tak boleh nak cakap lah. Itulah dia. Datuk, kalau saya kata betul. Guru pada zaman sekarang ni harus lebih kental daripada yang biasa. Betul ke kalau saya cakap macam ni, Datuk? Guru pada hari ini betul berdepan dengan cabaran yang cukup sukar. Tapi cabaran itu mereka ambil dengan positif. Kalau kita lihat dan dengar apa yang dinyatakan oleh guru-guru tadi, mereka sebenarnya telah bersiap sedia. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa bila murid-murid kita datang ke sekolah nanti, sekolah dalam keadaan yang cukup bersiap sedia untuk menerima mereka dan guru sebenarnya kerinduan. Kerinduan untuk bersama dengan anak muridnya. Sama juga dengan kerinduan anak murid untuk berjumpa dengan guru. Sebab itulah apa saja langkah yang kita lakukan untuk menyiapkan sekolah dalam keadaan yang cukup sempurna untuk kehadiran murid ini ke sekolah. Guru melakukan apa saja. Mereka datang pada masa-masa yang tertentu, walaupun dalam keadaan-keadaan kekangan yang ada, mereka datang untuk membuat segala persiapan, menyediakan segala kemudahan yang ada, membeli segala peralatan yang ada mengikut kaedah yang ditetapkan oleh kementerian untuk memastikan bahawa 1 Mac anak murid saya akan datang. Saya rindu anak murid saya dan saya nak didik mereka sebaik-baiknya. 1 Mac kena perform. 1 Mac is the day. Semuanya dah bersedia daripada orang kata sensor untuk suhu, daripada sanitasi tangan, penjarakan fizikal dan sebagainya, semuanya telah pun diterapkan. Di samping itu Nash, sekolah, kawasan sekolah meliputilah bangunan sekolah, bilik PDP, kantin, makmal dan sebagainya, dilakukan proses pembersihan dan sanitasi. Dan setiap hari, kalau bilik darjah itu, sebelum sesi persekolahan, selepas sesi persekolahan, dibersihkan. Betul. Ini untuk memastikan bahawa sekolah dalam keadaan yang cukup bersih, selamat untuk anak murid kita sentiasa. Jangan tanya sampai bila akan dilakukan keadaan tersebut. Kita akan teruskan. Sampai bila-bila akan diteruskan. Menjadikan ia satu new norm. Baik, saya rasa satu angle, satu muka surat, satu page berkenaan dengan SOP anak-anak pergi ke sekolah, semua dah clear. Selamat. Semua dah selamat. Sekarang ni persoalan secara dalaman. Secara dalaman. Jadi kita dah di sini kita dah yakin bahawa SOP telah pun ada di sana. Tapi bagaimana kalau berlakunya kluster yang baru atau mungkin Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai plan B dan sebagainya untuk kesinambungan pembelajaran anak-anak kita. Bagaimana pula dengan keadaan mereka yang telah pun membeli peranti dan sebagainya untuk PDPR. Semuanya kita akan jawab dalam Trio On Point selepas ini. Sila hantarkan soalan-soalan anda. Tersurat dan tersirat. Dengan apa jua cara yang guru-guru gunakan untuk mengajar anak-anak, sama ada secara di atas talian ataupun di sekolah. Mengenai pembukaan sekolah ni, saya sebagai seorang ibu bapa, saya ada perasaan campur lah. Bila sekolah dibuka, saya beritahu anak saya, sekolah nak buka balik, dia punya perasaan muka dia tu nampak dia happy, dia gembira, yang dia cakap boleh jumpa cikgu, boleh jumpa rakan-rakan, boleh jumpa kawan-kawan dekat sekolah. Maklumlah tahun lepas dia masuk darjah 1, sekolah beberapa bulan dia dapat jumpa kawan-kawan. Tapi pada masa yang sama, kita risau akan penularan COVID-19 dekat sekolah-sekolah. Saya sangat happy sebab sekolah dibuka, sebab saya dah tak perlu nak fikir tentang persekolahan anak secara online. Jadi bila bersekolah secara bersama tu, actually dia boleh ada interaction, two-way interaction, jadi dia lebih fokus daripada dia belajar sendiri kat rumah. Saya harap pihak sekolah dapat mematuhi SOP. Kanak-kanak pun telah didedahkan dengan penjarakan sosial. Saya harap akan berpanjangan di sekolah nanti.
tarikh yang dinanti-nantikan oleh semua pihak sebenarnya. Bilakah anak-anak kita akan kembali ke sesi persekolahan? Dah pun dinyatakan bermula pada 1 hari bulan Mac untuk anak-anak preschool, darjah 1 dan juga darjah 2. Kemudian minggu depan 8 hari bulan darjah 3, 4, 5, 6 diikuti pada bulan April nanti secara keseluruhan sehinggalah tingkatan 4. Dan itulah yang berlaku. Alhamdulillah, syukur anak-anak kita kembali ke sekolah. Dan okey Datuk, kita masih lagi bersama dengan Datuk Azman Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya dan juga Nas bersama dengan Datuk juga tadi ada bincang banyak isu, antaranya isu-isu yang tersirat. Antaranya Datuk, isu tablet ni. Itu pun dia juga, adakah tablet ni akan diteruskan? PDPR bagaimana pula sistem itu, adakah masih ada ataupun dah dibabaikan terus? Kalau kita dengar daripada komen ibu dan bapa tadi, rata-rata mereka lega juga. Asyik tercekut depan skrin tu, takut fokus tu lari di sana. Jadi macam mana dengan pembelajaran segala-galanya akan berterusan. Kita membuat persiapan yang lebih awal lagi sebenarnya. Jika kita perhatikan sukatan pelajaran kita. Dalam sukatan pelajaran kita ada komponen teras, ada komponen pelengkap dan ada juga komponen tambahan. Alright. Jika dalam keadaan tertentu murid ini tidak dapat hadir ke sekolah untuk menyelesaikan komponen-komponen yang teras ini, jadi boleh disampaikan melalui PDPR juga. Baik. Jadi masih guna tablet. Masih guna tu. Jadi jika berlaku keadaan penularan COVID, kita minta nauzubillah min zalik tidak berlaku. Kita akan laksanakan lagi PDPR ini. Dan jika sekolah itu memilih model persekolahan penggiliran, sudah pasti akan ada juga penggunaan pelaksanaan PDPR itu diteruskan pada masa akan datang. Jadi dalam konteks ini jangan bimbang, jangan risau, masih dapat digunakan. Dan sekarang ni segala-galanya ada dalam tablet, buku teks pun ada dalam tablet, tugasan boleh diberikan. Dan sekarang ini sebenarnya anak murid, pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita boleh saja menerima arahan daripada guru untuk membuat latihan kerja rumah dan sebagainya melalui peranti yang ada. Jadi fokusnya di sini kesinambungan pembelajaran anak-anak kita tidak dikacau. Tidak. Mereka akan terus belajar. Masih akan digunakan. Macam mana pula dengan SOP prasekolah? Saya tahu ibu bapa di luar sana yang paling gusar adalah anak-anak mereka yang kecil. Jadi macam mana pula SOP prasekolah? Untuk si comel ni. Yang prasekolah mereka akan bersama-sama dengan abang mereka yang tahun 1 dan tahun 2 untuk masuk pada 1 hari bulan Mac ini ke sekolah. Ada SOP-nya. Ibu bapa boleh menghantar mereka ke sekolah, tetapi sebaik-baiknya di pintu pagar utama sekolah. Tetapi dalam keadaan yang tertentu, jika perlu, mereka boleh sampai ke pintu bilik darjah, tetapi tidak masuk dalam kawasan bilik darjah. Tapi sebelum itu, ibu bapa nak masuk dalam kawasan itu perlu mengimbas suhu badan, perlu buat peristiran bahawa mereka sihat dan sebagainya. Barulah kita ingin mengurangkan risiko penularan jangkitan dalam kalangan pelajar kita melalui orang dewasa, ibu bapa dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini, mereka akan dihantar ke dalam bilik darjah dan selepas itu guru akan melaksanakan dan mengambil alih tugas itu. Dan ada juga dalam SOP kita ini, pembantu pengurusan murid akan mengambil mereka di pintu masuk dan membawa mereka. Jika ada masalah, barulah ibu bapa mengiringinya. Okey, itu persoalan tu saya nak ajukan juga nanti Datuk, mengenai murid-murid yang keluar sekolah, bagaimana waktunya, sebab takut ibu bapa datang serentak dan juga sebagainya. Itu kejap lagi, sebab sekarang ni saya nak tanya tentang darjah 1 pula. Betul tak Datuk saya cakap tadi, ibu bapa dah tak boleh lepak-lepak chill borak-borak dekat kantin sekolah lagi dah, sementara menunggu anak-anak darjah 1 ni. Inilah sesuatu yang baru yang perlu kita terima hakikatnya. Tapi sukar nak terima tu. Sukar untuk diterima, tapi mesti diterima atas faktor keselamatan, atas faktor mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ibu bapa tidak boleh masuk ke dalam kawasan sekolah. Sebab itu akan menimbulkan satu lambakan ataupun jumlah orang luar yang masuk kawasan sekolah yang ramai. Dalam keadaan ini, mereka hantar hingga ke pintu utama untuk masuk ke sekolah. Dan akan disambut oleh guru dan dibawa anak kita ini ke dalam bilik darjah. Jika di sekolah itu bilangan murid tahun 1 itu ramai, akan dimasukkan ataupun dibawa hadir ke sekolah ini secara berperingkat. Maksudnya tu? Contoh, katakanlah tahun 1 ada 6 kelas. Baik. Alright.
Pukul 7.30, 2 kelas saja yang datang dahulu. Kemudian pukul 8, 2 kelas yang lain. Pukul 8.30, 2 kelas yang lain secara berperingkat. So, semuanya sistematik dan berperingkat. Ya, betul. Dan ini memerlukan ibu bapa untuk peka terhadap sistem baru ini. Kita tak naklah pada masa ini. Kalau dahulu sibuk nak bayar yuran itu, bayaran sumbangan PIBG dan sebagainya, tak perlu lagi. Dalam tempoh 3 hari yang pertama ini, tak perlu fikir untuk buat pembayaran apa-apa. Tak perlu serah apa-apa dokumen, salinan dokumen dan sebagainya untuk pihak sekolah, tak perlu. Kita akan anak sekolah je. Kita ada kaedah lain untuk pembayaran itu. Dibincangkan dengan pihak sekolah bagaimana kaedah itu boleh dilakukan. Dan sebab itu saya katakan komunikasi awal dengan pihak sekolah dengan ibu bapa perlu dilakukan. Bila anak mereka ni kelas 1A dan 1B ni pukul berapa? Kelas C dan D ni pukul berapa? Dan apa yang perlu dibawa? Jadi semua itu akan dilakukan lebih awal. Okey, masuk sekolah dah settle. Kita dah tahu. Maknanya ada waktu-waktu tertentu. Balik sekolah, saya pernah mengalami satu situasi keadaan di sekolah, cikgu dah memainkan peranan sangat tip-top. Anak-anak kita beratur satu jarak. Cantik tu. Balik je keluar pagar. Ya Allah. Mak ayah rupanya yang tak ikut peraturan. Penuh dekat luar pagar ni. So, sangat tepat. Betul tak, Nas? Isu ini pernah terjadi ketika PKP yang pertama tahun 2020 hari tu. Ketika sesi ibu sekolah. bapa dah, kenapa dengan ibu bapa ni? Kenapa dia orang berkumpul macam ni? Dia macam ni tu. Bila kita tengok orang penuh, kita rasa risau. Kita pun harap, ini tak boleh jadi, nanti anak aku keluar nanti macam mana? Kita pun dekat situ juga nanti. Jadi ada sistem yang disarankan oleh kementerian atau setiap sekolah mempunyai SOP tersendiri? Okey, dalam penyuraian balik dari sekolah untuk balik ke rumah, sebenarnya Kementerian Pendidikan memperkenalkan 5 modul, 5 model untuk balik sekolah. Ada yang pandu lalu jika ada kemudahannya, ada yang secara penggiliran. Saya beri contoh ya, penggiliran ataupun balik secara berperingkat ini. Selisihnya tetap juga 30 minit. Jadi kita berikan arahan kepada JPN dan juga PPD dan pihak sekolah untuk melepaskan murid ini mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu, sama ada mengikut blok ke atau mengikut tingkatan ke atau tingkat lantai itu ke dan sebagainya secara berperingkat. Jadi jarak masanya atau selang masanya adalah 30 minit, 30 minit dan 30 minit. Tetapi jika sekolah itu ada 2 sesi, kita akan pastikan bahawa murid yang sesi pagi tidak akan bertembung dengan murid sesi petang di situ. Mengikut sesi penggiliran ya. Ada perkara yang lebih penting yang perlu kita ambil perhatian sebagai ibu bapa, sebagai ahli PIBG. Ya, saya dok. PIBK, PBT, alumni dan sebagainya yang ada perlu memberikan bantuan dan kerjasama kepada pihak sekolah untuk membantu bersama-sama mengawal keadaan itu. Setuju. Kita perlu adakan satu sistem yang akan mengurangkan kesesakan, bukan mengurangkan, kalau boleh tiada kesesakan di situ. Sebab kita tidak mahu di dalam kawasan sekolah kita kawal murid kita sebaik-baiknya dengan SOP yang ada. Tetapi SOP di luar ini, penjarakan fizikalnya, pemakaian pelitup mukanya, penjagaan kebersihannya tidak terkawal dengan baik. Oleh itu, jika yang mana naik bas itu dengan bantuan pelbagai pihak yang saya sebutkan tadi, boleh disalurkan terus untuk menaiki bas. Betul. Ada yang ibu bapa yang tahu anak dia balik pukul 12.30, dia akan datang 12.30. Bukannya yang balik pukul 1 itu datang 12.30 juga. Jadi peringkat-peringkat itu... Kalau datang pun awal, tunggu queue lah Dato' kan. Jangan di hadapan tu agak membimbangkan jadi sebenarnya. Dalam keadaan ini, kita melihat bahawa pematuhan SOP ini perlu diterapkan dalam diri anak-anak kita ini, anak pelajar-pelajar kita ini, melalui tunjuk ajar dan contoh teladan daripada ibu bapa. Jadi perlukan penggabungan tenaga antara tenaga pengajar, guru dan juga ibu bapa. Tak boleh lepas tangan. Bila kita cakap dia berantai ni, berantai. Tak boleh terputus rantaian ni. Setiap satu pihak ni ada peranannya masing-masing. Sebab itu saya katakan tadi bahawa ibu bapa punya peranan yang sangat penting. Dari awal lagi, awal pagi lagi. Pastikan anak yang tidak bergejala, yang sihat saja yang datang ke sekolah, kawal, lihat dan teliti secara dari semasa ke semasa tahap kesihatan mereka, jaga kesihatan mereka dan sebagainya untuk yang sihat dan memang fit untuk datang ke sekolah saja yang hadir ke sekolah. Dan kena jujur dengan diri sendiri jugalah, bukan saja ibu bapa, murid-murid dan juga tenaga pengajar juga harus jujur ya bila kita berdepan dengan situasi. Kerana sebut pasal jujur dan ikhlas ini, saya tertarik dengan apa yang saya selalu sebutkan kepada rakan-rakan guru, ialah bila mereka datang ke sekolah, mereka perlu jujur memberikan pengisytiharan tahap kesihatan mereka. Sebab jika mereka tidak mengisytihar tahap kesihatan mereka, sama ada mereka ini bergejala ataupun tidak,
kontak rapat ataupun tidak dengan kes COVID-19 dalam PUI ataupun PUS dan sebagainya, dia sebenarnya meletakkan satu risiko yang sangat besar kepada anak muridnya. Tanggungjawab besar tu. Ini tambahan pula kalau yang mengajar di sekolah berasrama penuh. Murid-murid yang berada di asrama penuh ini, mereka berada dalam bubble, dalam gelembung mereka sendiri. Dan dalam keadaan ini mereka sebenarnya selamat, sangat selamat dah selepas 14 hari. Yang memungkinkan jangkitan berlaku kepada anak yang tinggal di asrama ini ialah daripada guru yang mengajar mereka, pentadbir sekolah dan warga sekolah yang lain, termasuk pekerja pembersihan, pengawal keselamatan, pekerja di kantin dan sebagainya. Sebab itu keikhlasan dan kejujuran, memberi pengiktirafan tahap kesihatan itu penting untuk memastikan bahawa pelajar kita tidak akan dijangkiti melalui jangkitan yang dibawa oleh orang lain. Orang luar. Bagus. Ya. Cerita tentang ketelusan ni, ibu bapa juga ada satu pertanyaan. Adalah jiran saya, malam ni awak tanyalah kalau timbalan ketuk. Apa soalannya? Apa soalannya? Soalan dia, saya takut kalau nak pergi bawa anak ke sekolah ni, dalam satu kelas tu macam mana dia nak kawal berapa banyak orang ada dalam satu kelas. Dan setiap sekolah pula saiz kelas tu berbeza. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi apa piawaian dia di sini? Soalan yang memang selalu ditanya oleh ibu bapa. Adakah dalam keadaan ini bilik darjah itu jumlah pelajarnya sama seperti dulu? Jawapannya tidak. Okay. Kita melihat satu formula yang kita guna pakai ialah penjarakan fizikal antara individu atau murid di dalam kelas itu ialah 1 meter. Kita lihat kapasiti di dalam bilik darjah itu mengikut keluasannya, kita dah buat banyak simulasi berapa yang boleh masuk. Saya tidak mahu menggunakan bilangan murid yang akan masuk, tetapi penjarakan fizikal 1 meter dan lebih itu adalah lebih baik kita gunakan. Dalam hal ini, ada kelas yang besar, maka ramailah yang boleh masuk. Tetapi biasanya takkan lebih daripada 32, 34 macam itu lebih kurang. Datuk, ada kemungkinan ke satu kelas tu akan dibahagikan kepada dua, ialah mungkin pelajar ramai, ada juga yang mencecah sehingga 40 orang pelajar dalam satu kelas. So akan dibahagikan kedua. Kalau kelas tak cukup macam mana tu? Itu yang akan dilakukan. Jika kelas tak cukup, bermakna model persekolahan yang akan dipilih oleh sekolah itu akan bertukar. Mungkin selama ini dia sekolah satu sesi, satu kelas itu 50 orang murid. Tak mungkin boleh muat 50 orang satu murid. Harap ibu bapa fahamlah ni kan, kenapa tiba-tiba tahun ni sesi ada 2 sesi. Inilah sebabnya. Dari 1 sesi kepada 2 sesi. Mungkin ada terdapat kalau 2 sesi, jumlah itu bila dilakukan penjarakan fizikal tak dapat menampung keseluruhannya, akan ada penggiliran. Sekali lagi peranti ini akan digunakan. Tepat sekali. Baru saya nak cakap, kalau sekolah tu menggunakan sistem tersebut, GDPR masih saya harap ini dapat menjelaskanlah jika ianya berlaku kepada sekolah anak-anak kita, dan mungkin sebelum ni kita tak berapa faham kenapa tiba-tiba anak saya sekolah okey je. Inilah sebabnya, demi kepentingan keselamatan anak-anak kita ketika mereka berada di sekolah itu sendiri. Dan mungkin ibu bapa perlu bersedia juga. Kalau dulu mereka anak-anak mereka semuanya sekolah pagi, ada yang pergi sekolah petang. Betul, Dok. Sesi petang. Dan guru sebenarnya telah bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu. Dan harap-harap ibu bapa juga bersedia untuk membuat pengorbanan. Kalau tiba-tiba ke sesi petang pula, Allah mak bekerja bagaimana dan sebagainya. Inilah dia pengorbanan ibu dan bapa untuk mengambil tenaga bersama-sama dengan tenaga pengajar, bersama dengan guru-guru untuk menjayakan pembelajaran anak-anak kita sendiri. Hasrat kita nak sama, iaitu untuk kelangsungan pendidikan. Kita perlu melaksanakan PDP bersemuka ini sebab itu ialah yang terbaik. Bukan saya kata melalui PDPR tak baik, tetapi bersemuka ini dapat menyelesaikan banyak perkara yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap isu-isu penyampaian ilmu, pengetahuan, kemahiran, nilai dan sebagainya dalam diri murid itu. 2 hari lepas, Dok, saya ada perkabaran mengatakan anak-anak kita boleh pergi sekolah tanpa memakai pakaian seragam. Dan kita sedia maklum bahawa sekolah ni ada hari-hari dia. Contoh hari Khamis, hari kurikulum. Maknanya bukan pakai pakaian sekolah dah. Of course, itu pakaian sekolah dah diringankan bebannya. Dan ini pula boleh pakai pakaian kemas, tu. Maknanya tanpa pakai pakaian uniform pun boleh pergi ke sekolah kan. Tapi sampai bila agaknya? Dan apa sebabnya? Okey.
Kementerian Pendidikan sangat mengambil berat dan kita sedia maklum. Kekangan yang berlaku akibat pandemik COVID-19 ini menyukarkan ibu bapa untuk menyediakan pakaian seragam sekolah kepada anak-anak mereka atas pelbagai faktor. Disebabkan oleh pelaksanaan PKP, faktor-faktor lain yang berkaitan. Dalam hal ini, kita melihat bahawa yang paling penting ialah akses kepada pendidikan. Murid ini perlu hadir ke sekolah. Jadi mereka dalam keadaan ini, Wabi Menteri Kanan Pendidikan dan bersama-sama dengan kita di pengurusan tertinggi di kementerian melihat secara tepat, secara rasional, bukannya hanya mempertimbangkan dalam keadaan yang begitu sahaja, tetapi kita meneliti segala faktor dan segala kekangan itu dan kita membuat keputusan bahawa murid ini boleh datang dengan memakai pakaian yang sesuai, yang kemas dan juga sopan untuk hadir ke sekolah. Kita nak meringankan beban tu. Meringankan beban itu. Dan mereka ini akan memakai pakaian sebegitu rupa dalam tempoh 1 Mac sehingga 26 hari bulan Mac saja. Sampai itu cuti pertengahan penggal dan apabila masuk semula ke sekolah pada 4 atau 5 hari bulan, insya-Allah pada masa itu ibu bapa dah ada pun ruang masa dan kelapangan untuk mendapatkan pakaian seragam sekolah dan akan saya rasa alhamdulillah juga Datuk, pihak kerajaan telah pun memberikan banyak bantuan, antaranya Air Lestari dah keluar awal, Air Sinar dah dapat awal. Jadi itu antara bantuan-bantuan yang boleh kita bajetkan untuk peruntukan anak-anak kita pergi ke sekolah. Kita pun ada juga bantuan awal persekolahan yang kita berikan kepada semua murid yang berkelayakan dan duit itu boleh digunakan untuk membeli pakaian seragam sekolah ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, untuk kita orang kata tanya soalan terakhir kepada Yang Berhormat Datuk di sini. Terakhir dah, tak puas Saya tahu sebab cepat masa tu memang cemburu kat kita. Kalau kita cerita 1 jam ni tak kasi 1 jam. Terlalu cepatnya. Tiba-tiba tengok. Tok, lepas ni kedai mamak. Tapi kedai mamak dah tutup. Tapi satu soalan lagi daripada mewakili ibu dan bapa di luar sana. Mungkin soalan ni juga daripada tenaga pengajar yang masih muskil ya. Secara menyeluruh ada pendapat daripada ibu bapa dan juga tenaga pengajar, kenapa kita tumpu perhatian kepada tahap 1 dan 2 dan bukan kepada exam year saja, terutamanya kerana kes COVID kita masih tinggi. Ada ibu bapa yang kata saya tak nak hantar sekolah sampai dia dah turun ratus-ratus ke puluh-puluh lah. Jadi apakah rasional Kementerian Pendidikan Malaysia dan apakah harapan kementerian untuk anak-anak kita? Sebenarnya dalam merancang pelan tindakan kita untuk menghadirkan murid ini ke sekolah, kita tidak boleh tidak memastikan bahawa murid yang terlibat dengan peperiksaan SPM, STPM, STAM dan peperiksaan-peperiksaan yang lain itu mesti datang dahulu. Mereka perlu menyelesaikan peperiksaan itu. Contohnya SPM. SPM ini pensijilan. Mereka perlu selesaikan sekarang. Jika tidak, bagaimana yang mereka untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi atau memasuki bidang kerjaya. Okey. Jadi kita selesaikan yang itu. Selesai yang itu, nampak alhamdulillah dalam masa seminggu ini keadaan cukup tenang, peperiksaan berjalan dengan lancar. Okey. Sekarang kita masukkan kumpulan pelajar yang kenapa murid prasekolah tahun 1, tahun 2. Masuk dulu. Okey, dalam keadaan ini prasekolah tahun 1 itulah kali pertama mereka datang ke sekolah. Mereka perlu datang ke sekolah untuk kita sesuaikan dengan suasana yang ada di sekolah, mengadaptasi keadaan-keadaan yang baru yang ada di sekolah. Kita biasakan mereka dengan SOP dan sebagainya untuk memastikan bahawa mereka bersedia untuk menerima pembelajaran pada masa akan datang pada minggu yang berikutnya mungkin untuk melaksanakan PDP yang lebih baik. Jadi mereka perlu mengadaptasi, menyesuaikan diri dan mereka perlu berinteraksi dengan guru yang baru kali pertama mereka jumpa, dengan rakan baru yang mungkin itulah kali pertama mereka jumpa. Dan dalam keadaan ini kita perlu bina keyakinan dan keinginan untuk terus belajar di sekolah bersama dengan rakan-rakan dan guru yang ada di situ. Sebab itulah kita pilih mereka di situ. Tahun 2, tahun lepas hanya berapa bulan di sekolah sahaja mereka. Dan sekarang ini kita perlu fikirkan adakah mereka telah menguasai kemahiran asas dalam membaca, mengira, menulis dan sebagainya. Betul. Sebab itu kita datangkan mereka dahulu, kemudian kita datangkan yang lain itu insya-Allah pada 4 ataupun 5 hari bulan April nanti. Jadi sebagai ayah saya sangat hargai keprihatinan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tidak mengabaikan terutama anak-anak kita yang tak sempat ke sekolah lagi. Kalau kita tumpukan kepada exam year
bahaya saja. Kesian pula anak-anak kita yang baru ke sekolah. Sampai darjah 3 pun tak tahu nak berinteraksi macam mana. Allah Akbar. Jadi kita nak ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Azman Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah yang telah dijalankan dengan begitu mantap dan teliti. Terbaik. Terima kasih kepada unit yang